Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa benda yang anda kena check sebelum nak drive jauh-jauh untuk balik kampung supaya kereta kita tak tersadai dekat tepi jalan. Kadang-kadang kita sibuk kerja, lepas tu excited sangat nak balik kampung sampai terlupa nak check dulu kereta tu sebelum bergerak. Dah sejam 2 jam berjalan baru teringat, kereta aku ni okey ke tidak? Lupa pula nak check. Jadi untuk mudahkan kerja anda, dekat sini saya sediakan senarai 5 benda untuk anda check sebelum jalan jauh untuk balik kampung. Baik, yang pertama sekali of course lah adalah minyak enjin. Kalau kereta anda tu baru je servis dalam sebulan 2 yang lepas, benda ni tak payah risau sebab masa servis tu memang minyak hitam akan ditukar. Tapi kalaulah kereta anda dah lama tak servis ataupun servis date dah due ataupun nak servis tapi bengkel penuh sebab semua orang pun hantar kereta untuk servis, anda boleh check sendiri level minyak enjin kereta anda dekat mana. Cara dia mudah saja, korang buka je bonnet tu dan cari dekat mana dipstick. Rupa dia macam ni. Dipstick ni dia akan masuk sampai ke dalam tangki minyak enjin tu. Jadi kalau minyak enjin anda cukup, dia akan duduk antara level maksimum dengan minimum. Dia akan duduk dekat tengah-tengah. Jadi first, bersihkan dulu dipstick ni dan lepas tu masuk balik dekat tempat dia tu. Lepas tu korang tarik keluar dan check level minyak hitam tu. Just pastikan dia lebih sikit lah dari level minimum tu. Kalau dia dekat bawah dari minimum, maknanya minyak enjin anda dah tak cukup lagi, nak kena top up. Jadi kalau sebelum ni pergi servis, lepas tu pomen anda ada bagi bawa balik kan balance minyak hitam dalam botol tu, anda boleh gunalah baki minyak ni untuk top up minyak yang kurang tu. Asalkan level dia antara minimum dengan maksimum, okey lah. Baik, benda kedua pula yang anda kena check sebelum jalan jauh ni sebenarnya mudah je, iaitu angin tayar kita. Dan ini termasuklah angin tayar spare kita tu. Kadang-kadang kalau kita dah lama tak isi angin ni, tayar tu pun dah penyet sikit tau. Jadi memang tinggi kita punya rolling resistance. Jadi minyak akan guna banyak. Plus tayar tu pun tak happy kalau angin dia tak cukup. Jadi paling mudah sekali, pergi je dekat mana-mana stesen minyak, lepas tu top up angin tayar tu. Kadang-kadang walaupun tayar kita tu nampak macam okey, tapi ada kemungkinan juga angin tu sebenarnya kurang. Lepas tu kalau kita tak tahu nak set berapa tekanan angin tu, just tengok label tekanan angin dekat kereta kita tu. Biasanya bila driver buka je pintu, label tu akan ada dekat B-pillar kereta kita. Cuba check kereta korang ada tak label ni. Dekat sini dia akan bagi tekanan yang sesuai untuk tayar depan dengan tayar belakang kereta anda. So bolehlah guna sebagai rujukan. Tekanan yang biasa adalah antara 30 ke 40 PSI ikut saiz kereta tu. Lagi satu, kalau kata stesen minyak tu pam angin dia rosak, korang boleh je singgah dekat mana-mana kedai tayar, cakap dia nak pam tayar. Biasanya dia orang bagi je guna. Kalau nak minta tolong dia orang isikan pun boleh. Biasanya dia tak charge lah. Tapi kalau ada rezeki lebih, bagi je lah duit sikit. Duit raya katanya. Dan alang-alang dekat situ, suruh je pomen checkkan sekali tayar tu okey ke tidak. Lagi-lagi kalau dah lama tak ganti tayar. Sebab kalau anda fikirkan, satu-satunya part kereta kita yang sentuh dengan permukaan jalan ni adalah tayar kita. Jadi memang berkait rapat dengan safety. Lagi-lagi kalau tayar kita ni dah botak. Time hujan memang bahaya. Okey, benda yang ketiga pula yang anda kena check sebelum nak jalan jauh ni adalah level coolant kereta anda. Coolant ni kadang-kadang orang terlepas pandang sebab orang ingat dah check minyak enjin je dah cukup dah. Tapi enjin kita ni memang panas, lagi-lagi dengan cuaca kita. Maknanya coolant ni sangat penting. Nak check coolant ni sebenarnya jauh lagi senang tau daripada nak check minyak hitam tadi. Jadi korang just buka je bonnet tu dan cari bekas yang rupa dia lebih kurang macam ni. Biasanya kita boleh nampak level air dekat dalam bekas tu tanpa kita buka pun penutup dia. Dekat bekas tu pula akan ada tulis minimum dengan maksimum. Korang nak level coolant korang dekat tengah-tengah antara minimum dengan maksimum tu. Lagi sekali, kalau kereta anda baru je servis, tak payah risaulah benda ni. Tapi sebab senang sangat nak check, intai je lah kejap okey ke tidak level dia. Kalau kata kurang, anda beli coolant dekat bengkel kereta, lepas tu top up kan ikut penutup atas tu. Untuk coolant ni ada orang guna air paip je tau. Tapi cadangan saya, baik korang beli coolant yang sebenar. Sebab kita pun tak tahu ada apa dalam air paip kita tu. Kemudian coolant ni pula ada jenis dia. Ada yang kita boleh masuk terus, ada juga yang kita kena cairkan dulu. Pendek kata, tanya je lah pomen dekat bengkel tu, coolant mana yang sesuai dengan kereta kita. Kalau kereta kita dah ada dekat situ, minta je lah dia isikan sekali. Tak payah kita pening kepala. Okey, benda keempat pula yang korang kena check sebelum jalan jauh ni, walaupun tak ada kena-mengena dengan kereta, tapi kalau tak check, tetap akan sangkut juga. Boleh agak tak apa dia? Mestilah korang punya balance touch and go, atau kalau pakai RFID, balance RFID korang tu. Kalau tengah ramai beratur dekat lorong touch and go tu, lepas tu balance tak cukup, satu memang
kita panik gila lah. Sebab mana ada orang jaga dekat booth tu. Dan satu lagi, memang sangkut lah semua orang dekat belakang tu memang jam. Kalau dekat Smart Tag pun macam tu. Kadang-kadang terlupa top up. Elok benda laju, terus jadi slow. Kalau saya biasanya masa isi minyak tu, saya akan top up kat Tashengo sekali. Sebab dekat stesen minyak biasanya tak ramai orang nak top up. Dan dekat tol pun tak banyak tempat yang kita boleh top up sekarang ni. Kalau pakai RFID tu, lagi mudah lah. Bila-bila masa pun boleh top up online kan. Cuma kalau senang sangat ni pun, bahaya juga, takut terlupa. Jadi kalau korang duduk belah selatan contohnya, kampung pula dekat utara, lepas tu nak turun KL, lepas tu nak naik balik Terengganu, lalu LPT, lepas tu nak balik Johor balik, korang janganlah top up RM50 je. Selatan ke utara saja dah dekat 100 tau. Jadi top up sekaligus RM200 contohnya. Senang sikit kerja nanti. Kepala pun tak seraput fikir kad tu ada balance ke tak ada balance ke. Kadang-kadang kita top up sikit sebab konon-kononnya tak nak habis duit. Tapi nak tak nak, kita akan kena guna juga duit tu. Jadi top up je siap-siap. Lainlah kalau tengah-tengah balik kampung tu ada gaji masuk kan, bolehlah nak top up sikit-sikit. Jadi apa kata korang top up je banyak-banyak terus. Jadi jimatlah masa kita. Tapi kad tu jangan bagi hilang dah lah. Bila sebut pasal tol ni, kadang-kadang cuba korang check kalau ada tol percuma masa nak raya. Contohnya untuk tahun 2022 ni, untuk raya memang ada masa antara Sabtu malam dengan Ahad malam tu tol jadi percuma dekat Plus dengan LPT. Lepas tu bila dah habis raya pun ada juga tol percuma Sabtu dengan Ahad minggu berikutnya. Jadi inilah peluang untuk travel percuma. Lagi-lagi kalau tol korang tu dekat RM100 sehala, memang berbaloi. Baik, benda yang kelima yang anda kena check sebelum jalan jauh adalah wiper blade dengan air wiper anda. Bunyi macam remeh kan? Tapi tunggulah time travel waktu malam, lepas tu hujan lebat. Memang menyesal kalau wiper tak okey. Mata kita memang tak nampak depan. Kadang-kadang wiper kita tu lama tak tukar, lepas tu dia duduk bawah hujan, bawah panas, memang dia akan reput. Kalau check betul-betul permukaan dia tu memang macam bergerigi. Jadi bila dia wipe cermin kita, banyak lagi air yang tertinggal. Air ni yang buatkan kita tak nampak depan waktu malam. Sama jugalah dengan wiper fluid kita. Pastikan sentiasa cukup sebab kita tak tahu bila yang kita nak guna sangat wiper fluid ni. Kadang-kadang burung dengki kat kita. Time nak wipe tu lah wiper fluid tak ada. Kan dah susah, geli pun geli, betul tak? Jadi sebelum gerak tu, penuhkan dulu wiper fluid tu. Untuk wiper fluid nak guna air paip pun tak ada masalah. Kalau saya guna wiper fluid yang macam ada sabun sikit tu. Jadi cermin depan kita sentiasa bersih. Satu lagi, korang boleh juga guna macam Rain X tu untuk bagi macam ada satu lapisan wax dekat atas cermin depan kita. Jadi waktu hujan tu tak perlu guna wiper pun, air tu akan jatuh cepat sebab ada lilin. Jadi terpulang pada anda nak guna atau tidak. Kemudian sebagai bonus tip lah, pastikan kita sendiri dalam keadaan yang fit lah untuk memandu. Kalau kepala pening-pening contohnya, siang tak makan kan, tengah demam tinggi ke, ada sejarah heart attack ke, atau tak cukup rehat pun, kalau boleh suruhlah orang lain drive kereta kita tu, asalkan selamat. Best tak nak balik kampung ni? Tapi kalau korang tekan butang subscribe, lagi best. Jemput tengok banyak lagi video-video menarik dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.